Kau tu dah lah gemuk nak jadi YouTuber. Kau rasa ada ke orang nak tengok follow video kau? Ada ke orang nak subscribe channel kau? Yo, what up guys? It's your boy Games, the Shout the Mic. Assalamualaikum semua. How's everybody doing? Aku harap korang semua sihat. So this will be my first video, my first content. Video yang aku buat untuk video aku sendiri lah, maksudnya untuk YouTube. So aku kena be YouTubers, aku tak tahu. So bila aku nak jadi YouTubers ni, aku fikir banyak benda. Sebenarnya ada banyak benda yang aku fikir dalam kepala aku lah, yang benda ni aku boleh consider sebagai blocking mind, which lead me to cover the first content aku, which aku nak cerita pasal body shaming hari ni. Yes, body shaming. So maybe ada orang tak tahu apa itu body shaming. Body shaming ini adalah satu shame kepada fizikal seseorang. Shame tu lebih kurang macam penghinaan lah. Kau hina seseorang punya fizikal. Sebagai contoh, kalau anda kata seseorang tu dia mungkin kulit dia gelap sikit, and korang start panggil dia mamak, contoh. And then mungkin kalau anda kata orang tu hidung dia besar, kau panggil dia hidung besar, mungkin macam tu. So this is a part of body shaming yang aku rasa aku nampak commonly berlaku dekat Malaysia. Yang aku nampak lah dengan kawan aku sekeliling, aku nampak ramai yang bila dia nak buat satu jokes tu, dia akan start dengan body shaming. Okay, aku nak ceritakan tentang beberapa kes yang hasil lepas kena body shame apa berlaku dekat dia. Korang kena tengok benda ni, dan as usual, please tolong support aku. Aku baru nak start YouTube ni guys. Korang boleh follow aku kat media sosial kat bawah, kat description kat bawah ni, dan korang boleh klik subscribe, like and please share this video. Okay guys, aku nak cerita satu kes mangsa body shaming. Cerita ni berlaku dekat Canada. Dia ni seorang Afghanistan, Canada basically. So nama dia Hamid Natosh. Aku tak tahu whether aku pronounce nama dia correct atau tak lah, tapi nama ejaan dia Hamid dan Natosh, N-A-S-T-O-S-H. Hamid ni aku boleh kategorikan dia ni seorang yang pandai lah. Sebab apa? Dia belajar kat sekolah, nama dia Enver Creek in Canada, and dia selalu dapat 90% in every exam dia buat. Dia memang akan dapat 90%. So aku boleh consider dia pandai lah. Sebab aku personally pun nak dapat 90% tu tak apalah, aku tak cerita panjang lah tu. Okay, Hamid ni dia seorang Afghanistan, Canada, and macam kita personally, kalau kita boleh imagine, kita dekat Malaysia, kita nampak seseorang tu dia mungkin kulit colour dia lain sikit, so kita akan start bercakap dengan dia. So sama macam situasi dia, dia ni seorang Afghanistan, Canada, yang duduk dekat Canada lah. So dia ada mix Afghanistan campur Canada. So dia ada lain sikit daripada pandangan mata-mata orang. Okay, disebabkan kepandaian dia, so dia pandai dekat sekolah tu. Ada yang start panggil dia seorang yang pelik. Sebab apa? Yelah, mungkin lah kan, tak ada orang boleh dapat 90%, tapi dia boleh. Okay, disebabkan tu orang panggil dia pelik, dan ada yang panggil dia hidung besar sebab dia seorang Afghanistan, and the last thing ada yang panggil dia gay. Yes, dia di body shaming hari-hari. Orang panggil dia hidung besar. One day, nak jadikan cerita, family Hamid ni plan nak keluar. Ni lah, diorang keluar dengan diorang punya jiran. Memang diorang keluar pun. So diorang keluar, tinggal dalam rumah tu cuma ada dia, Hamid, dan abang dia. Abang dia nama Abdullah by the way. So bila diorang duduk rumah ni, dan kita macam normal, tak ada apa-apa, duduk rumah kan. Biasalah dia balik tinggal rumah dua orang. And si abang dia Abdullah pergi mandi. So the moment dia pergi mandi tu, itulah masa Hamid tu keluar daripada rumah. Dan lepas beberapa minit lepas abang dia dah habis mandi semua, abang dia pun cari Hamid. Mana Hamid, tak jumpa. Dia dah cari satu rumah and everything, dia tak jumpa Hamid ni kat mana. Disebabkan itu, abang dia pun start lah call mak dia. So call mak dia cakap Hamid is missing. Dan lepas tu diorang rushing balik rumah. Dan rushing balik rumah, still cari Hamid ni tak jumpa kat mana. And apa diorang buat? Diorang pun call polis. So the moment diorang call polis ni, polis pun datang. Dan bila polis datang, polis cari satu rumah, but polis tak jumpa dia kat mana. Even polis pun keep searching area rumah dia, tanya jiran-jiran in case kalau ada nampak dia ke apa. Memang tak ada. The next day, polis jumpa mayat dia dekat Fraser River. Fraser River ni adalah satu sungai lah yang dekat dengan Patolo Bridge dekat Canada. Dan aku boleh kata dia tinggi lah. Sebab apa? Dia punya ketinggian dia tu 1.2 kilometer. Kau bayangkan kalau anda kata kau jalan ni straight 1.2 kilometer. Polis jumpa dia dekat Fraser River tu mati, dengan mata dia ni biru bengkak.
dia disahkan mati disebabkan blunt trauma. So blunt trauma ni adalah satu benda hentakan. Sebagai contoh, kalau aku ambil kayu, aku hayun kayu tu, aku pukul seseorang, dia akan jadikan biru. Nama dia blunt trauma. So after that, polis pun buat bedah siasat, and dia mati bunuh diri basically. Sebab apa, bila polis bedah siasat, polis cakap dia terjun daripada atas sudah terjun. Just imagine this kepala dia terjun, dan ni batu kepala dia tap macam tu, muka dia kena mata dia kena kat kepala dan dia meninggal. Dan polis research kelajuan dia jatuh tu daripada 1.2 km estimated punya bridge tu, dia terjun, kelajuan dia 108 km sejam. So korang boleh bayangkan kelajuan tu 108 km sejam. Bayangkan kalau anda kata korang bawa kereta 108 km sejam, dan daripada 1.2 km bridge Patulor tu korang terjun, mata korang pump dengan kelajuan 108 km per hour. Laju tu memang sangat laju. Okay, so selepas dia meninggal dunia, family dia ada jumpa macam satu notes pada dia, dan notes ni bertulis, "Everyone calling me gay, four eyes, big nose. I hate myself for doing this to you. I really hate myself, but there is no other way out." So korang imagine kalau anda kata seseorang tu di body shaming, dia dah memang rasa macam diri dia tu dah terlampau hina kadang-kadang tau. Mungkin dia tak tunjuk tau. Sometimes kebanyakan orang yang di body shame ni, dia tak akan tunjuk dia punya ni lah isu, dan dia akan just keep it to himself atau herself, kebiasaannya lah. Tapi by the end, bila mungkin maybe tengah malam, dia akan depress diri dia sendiri, dan dia akan start buat benda yang pelik, dia akan start fikir pelik-pelik, dan dia akan start rasa nak buat benda macam-macam. Okay, so this is a very terrible story for Hamid. Serious. Bayangkan seseorang yang terlalu pandai, bukan terlalu pandai lah, masa seseorang yang pandai kat sekolah, yang always dapat 90% pun kena body shaming. Body shaming ni bukan benda yang baik lah bagi aku. Sebab apa, memang kadang-kadang macam kita bahan kawan-kawan kita, tapi sebenarnya dia koyak. Dalam bahasa kita koyak lah, makan dalam. So bila makan dalam, dia akan fikir macam-macam nak buat. Sebab contoh, kalau dia mungkin dalam satu situasi yang dia tak boleh nak ubah hidung dia yang besar, so dia start to fikir nak bunuh diri. Okay, nasihat aku kepada orang lain dan termasuk diri aku, tapi most importantly pada diri aku sendiri, kalau anda kata aku jenis suka buat body shaming ni, aku cadangkan pada diri aku dan pada semua orang untuk stop buat body shaming. Body shaming is not fun. It's not fun at all. Serius, dia bukannya benda yang kau boleh buat jokes. Sometimes ada orang macam culture dekat Malaysia ni, dia akan cakap, aku sebenarnya kutuk kau ni, aku panggil kau macam ni sebenarnya nak bagi kau semangat, kau tahu tak? Nak bagi kau semangat. No, itu sebenarnya salah. Serius salah. Ada orang dia boleh tahan. Macam aku cakap, okay, aku bagi satu example lah. Ada orang cara dia belajar sesuatu, dia kena membaca. Dia baca baru dia boleh faham dan dia boleh buat. Ada yang jenis melihat. So bila dia lihat satu benda, dia tengok orang lain buat dan dia boleh belajar. Dan ada yang jenis mendengar. So bila dia dengar apa orang cakap, dan lepas tu dia boleh buat. Dan kebiasaannya, tiga orang ni, dia susah. Dia daripada dia jenis mendengar, dia nak pergi kepada jenis membaca saja, susah. So point dia kat sini nak kata, bukan semua orang boleh tahan. Ada orang yang boleh tahan, ada orang yang tak. So bila yang tak tahan ni yang bahaya sebenarnya. So bila bahaya, dia mungkin akan distract diri dia, mungkin akan rosakkan diri dia, atau dia mungkin akan rosakkan korang. Okay guys, I guess this is it for today. I hope you like this video. Sebenarnya aku bukan nak bukan nak cerita pasal body shaming, tapi tak tiba-tiba aku terasa terfikir nak cover pasal body shaming. And I hope you like this video. Please click subscribe button, like and share this video kalau korang suka video ni. Dan korang boleh follow aku kat my social media kat bawah. Alright, dan insyaAllah aku akan come back dengan video baru aku next. Dan ingat, body shaming adalah satu jenayah. Peace.